kamu membuat animasi dengan betul, kefahaman kamu dekat tentang prinsipal. Kalau tak boleh, itu tidak diambil kira. Saya minta maaf. Itu atas pengalaman saya. Saya setuju dengan Abayi. Bila Abayi, saya sangat tertarik dengan Abayi punya statement yang mengatakan kita respect, menghormati institusi pendidikan yang mana yang menyediakan pelbagai kos dan sebagainya, dan ini adalah requirement industri. Kita perlu ada sijil untuk melihat kelayakan kita, dan itu adalah satu endorsement pada saya. Mungkin satu job, okey, lulus, kau boleh mengajar orang lain. So itu adalah sangat-sangat penting. So sahabat-sahabat, pelajar-pelajar di Politeknik dan juga college community, so ini adalah penting, dan anda sangat-sangat bertuah dan berpeluang belajar di satu institusi yang sangat, saya rasa tak ramai yang orang dapat peluang ni, saya rasa. So macam Abang cakap tadi, so dia tak sedar pun, dia tak tahu pun ke depan ni aku jadi lecturer rupanya. Aku jadi lecturer, rupanya alamak, aku dah kena belajar. Dan saya sangat menghormati satu perkataan yang tadi tu, menghormati institusi pendidikan. Itu superb, itu satu betul. Itu line yang sangat superb. Sebab saya terkena dulu. Saya tak nak belajar sebab saya kononnya saya dah ada pengalaman bla 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 bla, tapi bila saya dapat peluang mengajar, betul. Dan saya dibayar dengan gaji yang sangat sikit. Jadi macam saya kata habis saya punya pengalaman saya macam ni, sebab awak tak ada sijil, cik. Awak tak ada sijil. Jadi awak perlu ada. Jadi saya sahut cabaran. Saya sambung belajar. Sekarang saya sedang sambung belajar master. Walaupun saya tak ada diploma, saya tak ada degree, saya jump to master semata-mata untuk dapat pengiktirafan diri saya sendiri. Itu saya sambut cabaran tu. Padu. So Abang Amir, kita tengok pada pengalaman Abayi tadi tu, subhanallah. Saya rasa memang superb. Memang itu. Dan saya tetap lagi, saya memandang tinggi dengan statement daripada Abayi sendiri yang mengatakan hormati institusi pendidikan. Itu superb. Saya ingat tu, dalam tidur orang pun saya memimpi tu. Okey, Abang Amir, dalam bila kita pergi interview ataupun Abang Amir dalam sekarang ni presiden dalam animasi punya industri, dan ada syarikat sendiri Abang Amir. So apa portfolio yang apa yang perlu ada dalam satu-satu portfolio tu bagi calon yang akan hadir temuduga tu? Abang Amir akan titik beratkan dari segi apa? Okey. Pertama saya ambil peluang untuk ucap tahniah kepada sahabat kita Master Ai. Beliau telah berjaya mengharungi sistem akademik untuk berada sebaris dengan pensyarah-pensyarah akademik yang ada dalam bidang animasi ni. Dan Abayi ambil master tu, nanti tak lama tu doktor tu. Ya, doktor. Depan insya-Allah. Amin. Okey, teruskan Abang Amir. Biarlah kami berada di persada pengurusan Persatuan Animasi Malaysia, dan saya memahami bahawa pendidikan sangat penting. Walaupun kita memandang kemahiran, tetapi pendidikan itu penting kerana di universiti bukanlah kemahiran industri itu yang dititik beratkan, kita melihat begitu, tetapi sebenarnya mereka mengajar tentang disiplin, ilmu-ilmu disiplin yang lain, disiplin masa, penjadualan, menghormati hierarki. Itu sebenarnya penting juga dalam pendidikan animasi. Jadi kalau kita main pukul rata, ambil tanpa akademik ni, kita juga akan menghadapi masalah dalam penerbitan kita. Itu sepanjang laluan kita berada dalam industri animasi. Memang kami datang dari kampung, sama-sama konduktor bas ada, tukang urut kaki ada, tukang cat ada, duduk dalam satu kelompok keluarga besar, kita menghadapi macam-macam masalah dalam penerbitan. Jadi kita terpaksa segregate, mengasing-asingkan mengikut taraf akademik juga. Itu satu statement yang kita harus akui bahawa akademik diperlukan dalam sesebuah industri apapun. So, yang saya boleh rangkumkan, yang saya boleh faham maksud Abang Amir tu, dalam satu-satu portfolio tu mesti ada sijil. Kena mesti kena ada kelayakan dulu baru kau datang. Sebab pada saya dalam institusi, bila kita masuk belajar ni, kita sebenarnya bukan belajar dalam
dalam satu-satu kos tu je. Dia sebenarnya belajar berdikari, belajar menguruskan, belajar repo, belajar macam mana bekerja dalam berkumpulan. Saya rasa itu yang membuatkan kita menjadi manusia sekarang. Macam tu lah. Betul. Kan? So saya rasa itulah gunanya institusi pendidikan. Dan itu sahabat-sahabat yang mana yang nak pergi minta kerja tu, dalam portfolio kena ada sijil. Sekurang-kurangnya diploma mungkin ataupun sijil-sijil yang tertentu. Betulkan cara tulis email dulu. Hantar email dekat kita nak intern pun satu baris kan. Salam. Itu pun topik tu. Permasalahan juga tu, topik besar juga tu sebenarnya. Yang tu kena titik berat dan ajar dulu. Mungkin dalam institusi pendidikan kena mungkin ada satu kos yang ni kan, bagaimana untuk memohon, ada bahasa-bahasa yang tertentu dan sebenarnya bukan tak perlu kos. Itu adalah logic sense of kita sebagai manusia. Kita nak minta pekerjaan, interview, awak tulis satu email dan awak blast kepada 10 company, itu tak ada etika. Setuju? Itu tak ada etika. Awak mengatakan salam sejahtera tuan, saya ingin memohon latihan industri ataupun saya ingin memohon pekerjaan di tempat tuan. Sekian, terima kasih. Dan ini saya lampirkan resume dan portfolio. Awak blast kepada 10 company. Siapa yang awak nak cari itu, tak boleh lah macam tu. Dia kena ada etika lah. Yang itu tak perlu ambil course kat universiti. Itu itu standard. Kamu tak pergi universiti pun kamu boleh faham tentang menghormati juga human sense. Yes. Kan. Kamu nak hantar kepada Encik Amiro, betul Tuan Encik Amiro daripada syarikat ini. Kamu nak hantar kepada Encik Amir, usahalah sedikit untuk mencari siapa yang kamu nak hantar itu. Ya, bukan just blast macam tu email tu, tak elok. Ada yang lagi biadab, mungkin salam sejahtera, saya nak cuba mohon kerja. Sekian, terima kasih. Macam tu pula. Ada. Jadi itu yang maksud Cik Amir tadi, betulkan email masa submission untuk permohonan tu. Dia datang daripada package. Dengan cara penulisan email tu pun kita dah tahu dah. Attitude dia ni macam ambil mudah je ni. Kan? Betul. So kita pun boleh ni. So sahabat-sahabat, itu pun penting. Okey, Abang Amir, saya nak tanya Abang Amir secara ringkas lah, macam mana pandangan Abang Amir dalam Malaysia animasi 2D ni, kita punya perkembangan dan mungkin cabaran mungkin tengok dalam secara ringkas ya Abang Amir, sebelum kita nak pergi kepada soalan ni. Kita dah ada banyak soalan. Kebetulan minggu lepas topik ni keluar surat khabar. Diutarakan oleh Persatuan Animasi Malaysia. Masalah yang kita hadapi adalah, pertama, kita tak cukup slot siaran di TV. Kedua, harga yang dibayar masih statik dari tahun 1996 sampailah ke tahun 2021, dan hanya ada 1 atau 2 slot di TV untuk menyiarkan animasi tempatan yang baru. Jadi kalau kita nak sebut ini industri, dia belum jadi industri kerana kita masih lagi tercari-cari platform untuk kita pamerkan karya kita. So dia belum jadi industri. So marilah sama-sama kita betulkan masalah ini supaya dia menjadi satu collaboration, satu ekosistem yang sangat cantik dan mata rantainya bersambung-sambung, tidak ada terputus di tengah jalan. Kalau satu mata rantai putus di tengah jalan, maka terus berterabur, basikal pun tak boleh jalan, motor pun tak boleh jalan, segala apa pun kita tak dapat nak teruskan. Terbaik. Betul. Itu masalah yang saya rasa yang cabaran. Betul lah, kalau tak ada platform, kalau kita lahirkan lagi ramai animation punya expert dan sebagainya, tapi nak tayang kat mana ni? Kan? So yang tu. So exposure dari segi karya-karya ni nak salurkan dekat mana tu, itu agak kekurangan. Itu adalah cabaran Abang Amir ya. So yang saya faham. Abang Yi, adakah TVET IR 4.0 dalam pendidikan membantu pihak industri dalam menyediakan tenaga kerja yang mampu menepati dengan trend semasa? Jika ya, sejauh mana keberkesanan dia? Ini soalan standard ni yang saya dapat ni. Okey, pada saya secara ringkas je Abang Yi. Ni lagi ringkas saya beritahu. Saya memang tidak berkemahiran atau saya tertinggal sikit dengan TV 0.4 ni, saya tak pasti ni. Saya 4.0. Nampak tak? Saya pun sendiri ada silap kat situ. Maknanya saya rasa soalan ni sesuai untuk Encik Amir. Bukan saya. Betul kan saya kata ringkas. Saya tertinggal dekat sini. Kat situ kesilapan saya.
Cik Amir boleh bantu tak Cik Amir jawabkan isu ni? Boleh. Okey. Abang Amir tengok macam mana? Boleh ulang sikit soalan. Boleh. Okey, ni soalan betul-betul ni soalan akademik yang ni saya baca betul-betul sebiji-sebiji. Adakah TVET IR 4.0 dalam pendidikan membantu pihak industri dalam menyediakan tenaga kerja yang mampu menepati dengan trend semasa? Jika ya, sejauh mana keberkesanan dia? Okey. Pertamanya dia ada dua komponen. Satu TVET, satu IR 4.0. TVET tu adalah latihan vocational yang biasa kita dengar di Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kolej Vocational, Politeknik. Mereka mengajar kemahiran dalam bentuk vocational. Jadi hands on, latihan hands on lah di TVET dan Politeknik ni. Jadi itu memanglah sesuatu yang sangat kita galakkan dan bersesuaian dengan apa yang industri nak sambut. Latihan yang betul di universiti dan kolej, so industri boleh sambut untuk menyediakan di tempat-tempat kosong yang kita ada. Banyak lagi. Tadi Cik Ai sebut peluang susunan atau pekerjaan dalam animasi ni banyak. Tetapi banyak yang kami masih kosong dan terpaksa buat sendiri. Kita seorang buat semua. Sebab tadilah kekurangan tenaga kerja mahir. Itu TVET. Yang IR 4.0 ni adalah keperluan animasi mengikut arus teknologi. Jadi sebenarnya IR 4.0 adalah teknologi terkini yang pada masa ini digunakan. Akan datang ada IR 4.5 ke 5.0 ke, saya tak tahu, di Jepun mungkin dah sampai 6 ke kan. So kita masih 4.0, kita baru masuk. So sebenarnya pintu thumbprint, punch card, itu semua teknologi yang sebenarnya kita lalui. Dalam kita punya bidang TV, ada YouTube, internet, itu adalah teknologi yang kita perlu adapt dengan kemahiran kita. Faham. So dalam masa sama, kolej perlulah gabung jalin kedua bidang ni, teknologi dan juga TVET, untuk sama-sama kita mendepani dan membawa pelajar-pelajar kita boleh masuk ke mana-mana. Sebab tu tadi saya sebut tentang industri dalam animasi, kita tak cukup ruang, tak cukup platform nak tayang. So animator tadi kalau keluar dari TVET, keluar daripada kolej-kolej ni, boleh jadi bersendiri menggunakan teknologi IR 4.0 tadi, menghasilkan animasi sendiri untuk YouTube channel dia, untuk Insta, untuk TikTok dan lain-lain. Gunakanlah manfaat teknologi yang ada untuk sampaikan kemahiran kita kepada masyarakat, kepada umum, supaya kita dihargai. Faham. Saya setuju dengan Abang Amir. Sebab kadang-kadang kita punya sense of nak tahu benda-benda yang macam tu kurang, nak explore kurang, jadi kita jadi macam aduh malas lah. Lebih baik aku buat Food Panda. Kita duduk dalam comfort zone kita. Yes, comfort zone. Dia kita tak tahulah. Saya tak tahu nak setuju ataupun tak setuju dengan adakah bahasa Melayu kita ni jenis yang malas ke atau apa ke, wallahu alam. Kita tak perlu nak komen benda tu, tapi tepuk dada tanya selera. Ataupun adakah kita ni satu bangsa yang kita fight, kita pergi, kita lawan arus, kita pergi, kita cabar diri untuk kita pergi lebih jauh, explore dan sebagainya. So bercakap tentang bangsa Melayu, saya tak rasa, tapi mungkin lebih kepada rakyat Malaysia, rakyat Malaysia, tak kisah bangsa apa pun. Yang mana tak kisah pakai TVET ke ataupun IR 4.0 ke, but tolong cipta budaya kita. Tolong cipta budaya kita. Yang rata-rata saya nampak dekat sini adalah kita ni dah berumur 45 nak ke atas dah ni sekarang semua ni. Next generation will be replace us. But this next generation tidak membantu, bukan semua tapi kebanyakan yang saya lihat tidak membantu mencari trademark kita sendiri. Kita semua nampak diakui kita cakap tentang 2D adalah di Jepun adalah anime. Adalah anime yang mana majalahnya adalah manga, untuk animasinya adalah anime. Jadi rata-rata yang saya lihat atas pengalaman saya, pelajar-pelajar ataupun anak-anak muda sekarang terlalu taksub dengan budaya anime. Kamu tidak membantu develop kita punya industri sebenarnya, kurang. Kamu membantu mempromosikan anime tu sendiri. Which is bagus, tak ada masalah, sebab itu adalah satu contoh yang baik, itu berkualiti. Kita pun suka Naruto, kita suka yang lain, One Piece and so on. Tapi terlalu kuat anime itu dalam jiwa kita. Dan kita nak mencipta budaya, kita harus
boleh meniru ataupun mencampur adukkan dengan budaya yang sedia ada, iaitu ambillah anime tu, ambillah K-pop, ambillah Bollywood, ambillah Western, ambillah Disney, ambillah Europe, campur. Tapi molkan dalam budaya kita. Dan budaya kita lebih sedikit, kita ada budaya kita bercampuran, kita Melayu, India, Cina dan lain-lain, kita bercampuran. Nak tak nak kita terpaksa cari satu konsep. Lebih kurang lah, maknanya campuran yang kalau suka anime, campuran sedikit-sedikit sana dan sini. Tapi rata-rata saya nampak kebanyakannya terlalu anime 100%, iaitu memang bila lukis sikit saja nampak Jepun, nampak anime. Jadi macam bagus untuk individu tu kerana dia membantu naikkan semangat dia dan kemahiran dia. Tapi dalam masa sama kalau dia tidak berubah, dia akan terus sesat ke situ. Jadi dia tidak membudayakan kita punya sistem lah animasi Malaysia ni. Maksudnya kita tidak membantu pada industri itu sendiri. Itu pendapat saya lah.